أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا معلم إبراهيم الحكمة علمني. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ilahi, Tuhanku, Anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Waridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, karuniakan kepada kami ya Allah kasih kepadamu dan mengenali dirimu ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Waalaikumsalam Hajjah Lina. Allahumma sallimna di Ramadan. Ya Allah, kau sejahterakan bagi kami akan Ramadan yang dah berlalu lebih kurang 2 minggu dalam hidupnya kami. Wasallim Ramadan lana. Ya Allah, kau sampaikan kami pula pada Ramadan yang akan datang 1443 Hijrah kalau hamba tak salah. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kau sejahterakan Ramadan kami. Ya, mudah-mudahan setiap amalan, ketaatan, kebaikan, puasa, zakat, tarawih dan Quran dan apa jua yang kami lakukan dalam Ramadan baru-baru ini, mutaqabbala, mudah-mudahan diterima semuanya daripada kami. Jadi tuan-tuan, kalau boleh hafal doa tadi, hafal. Sa'diyah Wahab, Waalaikumsalam. Hafal doa tadi. Sebab berkata Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, ada para as-sahabah dia baca doa tadi sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan selepas daripada Ramadan. Kerana apa para sahabat bersungguh baca doa tadi? Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Sebab mereka mengharapkan amalan yang kita dah tinggalkan ketika Ramadan baru-baru ini Tuhan terima. Terima bukan sikit tuan-tuan, terima semua sekali. Mudah-mudahan Tuhan terima semua sekali. Jelas ke jelas? Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dipertemukan sebentar dalam hashtag Santapan Rohani untuk saya bersembang dengan tuan-tuan. Kita bermuzakarah, kita mendengar makanan rohaniah kita, batin kita, telinga kita, halwa kita. Supaya apa tuan-tuan? Tulis di ruangan komen. Kita mengetahui apa yang penting dan kita lebih mengetahui apa yang lebih penting. Betul, mengambil tahu apa yang penting itu betul. Tetapi mengambil tahu apa yang lebih penting itu terlebih betul. Sebagai contoh pada hari ini, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya negeri Malaysia ni tuan-tuan, walaupun kita ada ujian dari segi politik dan sebagainya, tetapi kita masih lagi bersyukur sebab kita masih lagi tidak diuji dengan peperangan, dengan bom dan sebagainya. Betul. Maka dalam waktu yang sama, sahabat-sahabat kita sedang berada di Palestin pada hari ini, yang berada di persekitaran Masjidil Aqsa pada hari ini. Mereka sedang dihujani dengan ujian yang begitu banyak. Bermandikan darah, bermandikan keperluan, bermandikan keletihan, dan pada telinga mereka bukan semata-mata didengar takbir dan azan, tetapi di telinga mereka kedengaran bunyi bom, bunyi peluru berpandu, bunyi machine gun dan sebagainya. Ya, saya jawab tuan-tuan, maka mengetahui berkenaan sahabat-sahabat ataupun ikhwanul muslimin berkenaan keadaan mereka pada hari ini, yang sebagaimana sabda Nabi SAW, kamu tak beriman.
la yu'minu ahadukum, tidak beriman oleh seorang kamu dan bila mana kita tak ambil tahu berkenaan orang lain. Cuma kesimpulannya tuan-tuan, yang ni kita nak bincang pada hari ni, nak sembang sekejap. Adakah daripada pagi sampai ke malam, adakah daripada pagi sampai ke malam kita kena ambil tahu masalah ini, sedangkan dalam kehidupan kita ada lagi benda yang lebih penting? Saya ulang balik. Adakah daripada pagi sampai ke malam kita kena stres, kita kena bersedih, kita kena apa tu, kena share dan sebagainya berkenaan apa yang berlaku di Palestin, yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita, ikhwanul muslimin kita, sedangkan pada waktu yang sama tuan-tuan, kita ada lagi benda yang terlebih penting yang perlu kita lakukan. Ini yang kita nak bincangkan pada hari ni. Mengetahui berkenaan perjalanan mereka itu penting. Mengetahui apa yang berlaku di bumi Palestin pada hari ini penting. Mengetahui apa yang sedang berlaku di Masjidil Aqsa pada hari ini penting. Mengetahui sekurang-kurangnya berapa yang syahid, apakah berita-berita sedang berlaku tu penting tuan-tuan. Tapi hamba yakin, jangan kita terleka dengan berita-berita begini yang akhir sekali kita meninggalkan benda yang lebih penting. Saya ulang balik, jangan kita terleka mengambil tahu benda-benda begini sehingga apa? Kita meninggalkan benda yang lebih penting. Macam mana tu contoh meninggalkan benda lebih penting? Tuan-tuan, mereka mati dalam keadaan syahid. Kita mati belum tentu lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berusaha menyumbang, mengeluarkan duit, kewangan untuk bantu mereka sekurang-kurang dengan keupayaan diri masing-masing. Bagus, alhamdulillah, tak ada masalah. Itu benda yang baik. Maka dalam kesungguhannya kita nak bantu mereka ni tuan-tuan, maka sepatutnya apakah benda lebih penting yang perlu kita buat? Pertama sekali, kita perbanyakkan berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni saya nak cerita ni sebab kita nak kaitkan dengan sejarah Nabi SAW. Yang mudah-mudahan sejarah ini, cara ini, teknik ini tuan-tuan dapat faham, dan kita perlu pertingkatkan lagi cara kita ataupun hidupnya kita supaya ini lebih penting. Mengetahui berkenaan apa yang berlaku di Palestin penting. Penting. Tetapi tuan-tuan, buat kerja ini, itulah perkara yang lebih penting. Contoh, kalau tuan-tuan pernah belajar sejarah peperangan yang berlaku di zaman Nabi SAW, siapa nak tahu kisah ni dan siapa nak tahu teknik ni? Type nak di ruangan komen. Tapi pada waktu yang sama, bantu saya like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Tag nama mereka tuan-tuan. Hari ni kalau boleh, sebanyak mungkin saya nak tuan-tuan share pada hari ni, tak rugi pun. Daripada Facebook tuan-tuan tu, kita share benda-benda yang kurang berfaedah. Walaupun saya yakin tuan-tuan share benda-benda yang baik, tapi kalau kita share benda-benda yang lebih baik, mudah-mudahan lebih banyak lagi kebaikan yang dapat kita salurkan, yang dapat lagi kita hebahkan. Baik, ringkasnya begini. Kalau kita belajar sejarah berkenaan teknik peperangan yang berlaku di zaman Nabi SAW, saya nak tanya dahulu tuan-tuan, cuba jawab di ruangan komen. Jawablah, salah pun tak apa, sebab ini bukan ujian. Ini bukan peperiksaan. Dan ini juga saya tak rotan kalau salah. Sekadar kita nak faham. Kalaulah strategi begini baginda Nabi buat, itulah yang perlu kita buat, dan itu yang terlebih penting. Itu yang terlebih penting daripada kita duk share-share dan sebagainya. Waktu yang sama kita pun tak buat kerja. Kita dah lupa apa yang lebih penting. Baik, kalau kita melihat sejarah bagaimana cara Nabi SAW dia manage peperangan dan sebagainya. Soalan yang pertama, bayangkan tuan-tuan, kita sekarang sedang berada di medan peperangan. Soalan yang pertama, sila jawab di ruangan komen. Salah pun tak apa, betul alhamdulillah.
Bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan maklumat yang betul yang tuan tahu. Soalannya is very simple. Adakah semua askar diperintahkan untuk berada di medan peperangan pada ketika ini? Soalannya mudah. Sekarang ni kita bayangkan sedang berada di medan perangan. Adakah semua askar kena all out, kena turun padang? Semua sekali kena turun padang, pergi perang. Adakah itu yang diajar, yang dibuat oleh Nabi SAW? Mak Ngah kata tidak. Yang lain? Nur Aniza kata tidak. Yang lain? Saya nak 3 orang. Sa'adiyah Wahab kata tidak. Alhamdulillah, bagus. Bermakna kalian dah jelas. Baik. Jadi, kalau semua tak pergi perang, terima kasih Hajah Khatijah Nayan dan Nur Lidi Zabidi, apa yang berlaku di zaman Nabi? Ada yang pergi berperang dahulu. Itu golongan yang pertama. Dengar dengan baik. Ini sirah. Golongan yang kedua, standby. Standby di barisan yang kedua. Mereka mengikut arahan dan strategi yang telah digariskan oleh baginda Nabi SAW. Dan golongan yang ketiga, mereka duduk dalam khemah berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia tak pegang senjata, berdoa saja. Kerja dia berzikir, berdoa. Kerja dia berzikir, berdoa. Supaya apa? Syariat perlu berjalan. Rahmat Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala dengan cara berdoa perlu dilakukan. Kan tuan-tuan pernah dengar sejarah dalam satu medan peperangan ni, yang bila mana Saidina Ali karamallahu wajhah, Saidina Ali pergi perang. Pegang, tumpaskan musuh. Lepas tu lari ke belakang, bukan lari daripada musuh, balik ke kemah, tengok Nabi sedang berdoa. Pergi lagi, tumpaskan musuh, tewaskan musuh dan sebagainya. Pergi berperang di medan, patah balik ke kemah, tengok Nabi sedang berdoa. Tuan-tuan, dalam hadis kata, sehingga nampaklah ketiak Nabi SAW. Nampak ketiak itu, ulama' takwil. Ada yang dengan makna zahir, ada yang dengan makna batin. Sebab apa? Muhammad bin Abdullah orang yang terlalu mulia, tuan-tuan. Bukanlah kata nampak ketiak itu benda kecelaan, tidak. Setengah ulama' ni memang nak jaga Nabi sungguh. Nak jaga Nabi sungguh. Sehingga kan benda-benda begini pun, walaupun pada bahasa kita tak jelek pun nampak ketiak, tapi mereka tak boleh terima kalaulah dikaitkan dengan Nabi SAW. Maka setengah ulama' kata dia takwil, nampak ketiak itu sebab Nabi angkat tangan terlalu tinggi dan jubah tangan Nabi tu besar. Nampak jubah tangan Nabi tu besar. Jadi bila mana jubah tangan Nabi tu besar, tuan-tuan, bila Nabi angkat begini, seolah-olah nampaklah ketiak Nabi. Alah, macam orang perempuan dia pakai baju apa? Baju kelawar. Kan ada setengah baju kelawar, afwan lakum, ada setengah baju kelawar dia ada lengan. Kan? Ada setengah baju kelawar tak ada lengan. Bila dia angkat tu, nampaklah ketiak. Masalan, contoh. Jadi, begitulah pakaian baginda Nabi SAW dikhabarkan daripada beberapa, kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, lengan Nabi ni besar. Jadi kalau Nabi angkat begini, sekurang-kurangnya tangan tu akan turun di bawah dan seolah-olah nampaknya ketiak Nabi SAW. Begitu. Baik. Jadi ada 2 takwilan. Ada yang dengan makna zahir, memang betul-betul nampak ketiak Nabi. Ada yang kata, itu kiasan ibarat, seolah-olah nampaknya tangan ketiak Nabi sebab Nabi angkat tangan begitu tinggi. Maknanya, tuan-tuan, daripada sirah yang kita belajar ni jelas, Nabi SAW, Nabi duduk dekat khemah, berdoa kepada Allah, minta pertolongan daripada Allah, sehingga 3-4 kali Saidina Ali karamallahu wajhah pergi berperang, patah balik. Pergi perang, patah balik. Sehingga Sayyidina Ali berkata apa? Ya Rasulullah, cukup-cukuplah tu berdoa sebab kita dah diambang kemenangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi, ya Rasulullah, cukup-cukuplah tu berdoa sebab kita dah diambang kemenangan. Saya ulang balik. Sehingga Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah,
Cukup-cukuplah tu berdoa sebab kita dah diambang kemenangan. Maknanya tuan-tuan, dalam strategi yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, bukan memberi faham semua kena turun padang, tidak. Ada satu golongan yang kena duduk di tempat masing-masing, terus bermunajat, menguatkan amalan, berdoa, berzikir kepada Allah Ta'ala. Supaya apa? Kita tarik rahmat daripada Allah, kita tarik pertolongan daripada Allah, kita menyeru kepada rijal ghaib dan makhluk-makhluk yang lain. Ya Allah Ta'ala boleh jadikan mereka sebagai tentera untuk membantu memenangkan apa jua perangan, dengan syarat semua buat kerja masing-masing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adakah kalian jelas? Kalian jelas ke jelas ni? Saya bagi contoh lagi yang paling mudah. Kalau tuan-tuan perasanlah jemaah tabligh. Jemaah tabligh skill yang mereka buat pun sama. Jemaah tabligh ni, bila dia sampai dekat sebuah kawasan, contohlah 10 orang. 10 orang tuan-tuan. Maka mereka akan bagi dua. Datin Nur Khailah dah ada ke? Dah? Doakan Datin Nur Khailah, sebab hari tu Alhamdulillah Allah Ta'ala uji Datin Nur Khailah, salah seorang daripada positif COVID tuan-tuan. Dan saya dapat mesej daripada beliau, dan saya doakan hari-hari, saya doakan beliau agar sihat. Mudah-mudahan dia dah kembali, dah pindah ward, dan mudah Allah Ta'ala bantu dia dengan kesihatan yang lebih baik. Okey, sambung. Kalau kita melihat jemaah tabligh, bila jemaah tabligh pergi dekat sebuah kampung tuan-tuan, contohlah kata mereka turun 10 orang. Bila mereka turun 10 orang, bila waktu petang, biasa lepas asar, mereka akan buat gas, pergi rumah-rumah untuk ajak berdakwah, ajak orang pergi ke surau, pergi ke masjid dan sebagainya. Simple, soalan sama juga. Adakah ke-10 mereka akan pergi ke rumah-rumah untuk berdakwah? Jawapannya tidak. Cara jemaah tabligh, apa yang mereka buat, kalau datang 10 orang dekat sebuah kampung, maka dia akan bagi dua. 5 orang pergi dakwah, ketuk rumah-rumah orang, ajak datang surau, ajak datang masjid, ajak untuk berjamaah dan sebagainya. Dan waktu yang sama, ada lagi 5 orang, ada lagi 5 orang akan duduk di surau, mereka berzikir, baca Quran, dengan niat mereka nak terus minta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berzikir, berdoa supaya rahmat tu turun, membantu sahabat yang 5 orang tadi pergi buat dakwah. Pergi buat dakwah. Jadi konsep ini satu konsep yang telah dibina oleh Nabi SAW sendiri sejak 1400 tahun dahulu. Jadi maknanya, bila kita relatekan kepada apa yang sedang berlaku sekarang, sepatutnya apa yang perlu kita buat? Tu tajuk muzakarah kita ataupun tajuk hashtag Santapan Rohani kita pada pagi ini. Kita nak fokus benda penting. Mengetahui sahabat-sahabat kita yang berlaku di Palestin penting, tetapi kita lupa benda yang lebih penting. Jadi cuba kalian jawab, sahabat-sahabat hamba dunia dan akhirat, apakah benda yang lebih penting yang sepatutnya kita kena buat untuk memastikan apa yang berlaku di bumi Palestin itu Allah Ta'ala permudahkan urusan. Tuan-tuan, maaf kematian bagi mereka tu manis. Kita je gelisah, kita je risau. Macam para sahabat pergi berperang lah, semua nak kepada syahid. Kita nak doakan mereka menang, betul. Tapi pada waktu yang sama tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka yang pergi perang tu nak kepada syahid. Itu yang berlaku di bumi Palestin. Ya, mereka okey. Baik, kita berhenti kat sini pula. Okey, sambung sikit lagi. Saya lari sekejap cari internet. Saya lari sekejap cari internet tuan-tuan. Baik, jadi kembali kepada apa yang kita nak bincangkan ialah, okey, dalam masalah sumbangan, yang tu pun bagus, tak ada masalah. Yang tu tuan-tuan boleh menyumbanglah di mana-mana. Cuma bagi pihak saya ialah, apa saya nak bantu tuan-tuan dalam perjalanan ataupun ujian yang sedang berlaku di bumi Palestin ini, maka prosesnya mudah. Apa yang lebih penting, kita pertingkatkan amalan. Banyakkan berdoa, banyakkan berzikir. Itu dua asas.
Banyakkan berdoa, banyakkan berzikir. Banyakkan berdoa, banyakkan berzikir. Dan isu yang berlaku sekarang ni, ni isu dia. Sekarang ni, berapa ramai yang berdoa, dia yakin doa dia kabul. Tu je masalah dia. Dah. Berapa ramai yang berzikir, mereka yakin zikir mereka kabul. Berapa ramai yang minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dalam keadaan mereka yakin pasti Allah Ta'ala terima. Ini isu yang lebih penting yang perlu kita fahami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Dah? Tuan-tuan nak share berkenaan Palestin, silakan, itu penting. Tetapi kita memperkuatkan ibadah, memperbanyakkan berzikir, berdoa kepada Allah agar rahmat turun, pertolongan turun, dapat bantu mereka, maka itu lebih penting. Dan dalam lebih penting itu, ada yang lagi penting. Apa dia? Masalah sekarang ni, Ustaz, kami dah banyak berdoa. Masalahnya, tuan-tuan yakin tak doa tu kabul? Mencari ilmu benda tu lagi penting. Supaya apa? Supaya bila mana kita berdoa untuk kemenangan Palestin, kita berdoa tu dalam keadaan yakin. Itu lebih penting, cari ilmu bab ni. Supaya kita boleh bantu Palestin dengan cara kita. Yang ada kewangan, keluarkan kewangan. Itu bagus. Tetapi yang boleh dilakukan oleh semua manusia tanpa mengeluarkan kewangan, tanpa mengeluarkan belanja, berzikir dan berdoa kepada Allah. Isunya ialah berapa ramai yang berdoa tapi tak yakin. Betul ke betul? Tak perlulah kita kaitkan. Tak payah kalau kita nak kaitkan masalah Palestin, tuan-tuan. Untuk diri kita pun kadang-kadang kita tak yakin. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita baca doa tolak bala. Kita baca doa, kita tambah, dia panggil apa? Qunut nazilah. Bagus. Persoalannya, yang mengamalkan itu sejauh mana keyakinan dia. Ini isu yang berlaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita diajar oleh para ulama, kita disuruh oleh para ilmuwan, banyakkan berzikir, minta pertolongan daripada Allah untuk kita bantu sahabat-sahabat kita di Palestin ini. Bila kita berzikir, rahmat turun, pertolongan sampai kepada mereka. Isu yang lebih penting, berapa ramai yang berzikir dia yakin kabul? Berapa ramai yang berzikir dia yakin Allah Ta'ala pasti turunkan rahmat? Berapa ramai yang berzikir dia yakin zikir itu Allah Ta'ala jadikan ia sebagai imbalan untuk memberi bantuan? Betul, Hanik. Yang itulah benda yang saya nak sampaikan. Kadang-kadang kita berdoa sekadar berdoa, berzikir sekadar berzikir, dalam keadaan keyakinan tak wujud. Keyakinan tak wujud. Jadi tuan-tuan, kesimpulan yang saya nak sampaikan hashtag Santapan Rohani pada pagi ini, kita duk fikir benda penting. Mengetahui apa yang berlaku di Palestin sekarang. Tetapi kita meninggalkan benda yang lebih penting, iaitu kita bantu mereka dengan berdoa. Berdoa dalam keadaan ada ilmu serta yakin. Ini lebih penting. Sebab apa? Okay, dengar ni. Ada kunci dia. Kalau tuan-tuan nak tahulah. Kalau tuan-tuan nak tahu, kalau tak nak tahu tak apa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Kenapa hamba kata yang ni lebih penting? Tuan-tuan belajarlah ilmu berdoa dengan yakin. Belajarlah ilmu agar berzikir itu betul-betul beri impak dan kesan. Kenapa hamba nak kata yang ni lebih penting? Sebab, tulis di ruangan komen. Tuan-tuan, kalau yang ni tuan-tuan tak betulkan, kalaulah masalah yang Palestin tu dah selesai, agak-agak tak ada ke lagi masalah lain? Contoh, isu yang paling dekat dengan hidup kita, COVID-19. Isu COVID-19. Baik, Alhamdulillah Allah Ta'ala uji kita dengan satu ujian yang begitu ringan. Ringan je COVID-19, makhluk yang tak nampak. Tetapi impak dan kesannya besar. Okey, kita duk terleka, duk lalai dengan ujian COVID-19. Walhal, benda yang lebih penting, why not, kenapa tidak kita kuatkan kepahaman berkenaan berdoa, kuatkan kepahaman berkenaan berzikir, agar bila mana kita berdoa yang berkaitan dengan COVID-19, doa tu jadi lebih kuat dan lebih yakin. Mana lebih penting? Baik,
Tuan-tuan, ujian datang dan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi. Betul ke betul? Hidup ni begitulah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian ni datang dan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi. Bermakna mengetahui berkenaan ujian penting. Penting. Tetapi bersedia dengan ujian terlebih penting. Tulis di ruangan komen. Mengetahui berkenaan ujian penting, tetapi bersedia dengan ujian lebih penting. Maknanya begini. Kita takdirlah kata begini. Sampai satu masa COVID-19 ni habis. Dah? Sampai satu masa COVID-19 ni selesai. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum ni tuan-tuan berdoa lah. Tapi dia berdoa dengan tak ada ilmu, berdoa dengan tak tahu syarat, berdoa dengan tak tahu rukun, dan berdoa dalam keadaan tak confident. Doa tuan-tuan tu Allah Ta'ala kabul ke tidak. Cuma berbetulan dengan kehendak Allah, tuan-tuan tak diuji dengan COVID-19. Okey, sampai satu masa tuan-tuan tiba-tiba selesailah COVID-19. Tuan-tuan, agak-agak bila dah selesai COVID-19, lepas tu tak ada ujian lagi ke? Jawab di ruangan komen sementara tuan-tuan like dan share. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah? Bantu share banyak-banyak tuan-tuan. Bantu diri. Bukan bantu saya. Bantu diri tuan-tuan, keluarga tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan. Simple je. Bila dah habis ujian COVID-19, biiznillah dengan izin daripada Allah, agak-agak takkan datang ke lagi ujian yang lain. Fauziah kata sentiasa ada ujian. Betul? Yang lain? Terima kasih Nur Lili. Saya sahkan. Fatimah T kata ada. Yang lain? Ujian sentiasa ada. Betul Nora Arsyad. Ada lagi ujian untuk mengukuhkan iman kita, Nur Hashimah. Bintu Azhari ada, ujian sentiasa ada. Okey. Jadi kalau tuan-tuan dah jelas, terima kasih Ichiken. Kalau tuan-tuan dah jelas ujian sentiasa ada, Nur Aniza, betul? Apa yang lebih penting tuan-tuan kena buat sekarang? Apa yang lebih penting? Ialah bagaimana kita nak menguatkan ilmu, menguatkan amalan, agar doa yang kita buat kepahamannya lebih dipertingkatkan. Zikir yang kita lakukan lebih membawa penjiwaan. Sebab apa tuan-tuan? Ingat dah? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, penutup surah Al-Baqarah. Setiap ujian ni Allah Ta'ala beri sesuai dengan kita. Maknanya, bila amalan makin bertambah, ilmu makin bertambah, tuan-tuan, ujian makin bertambah. Jadi, ayuh, saya nak ajak tuan-tuan, mengetahui ujian yang sedang berlaku sekarang penting. Kita sedang bergelumang dengan COVID-19, penting. Dah, kita bergelumang dengan isu Palestin, penting. Dah, kita bergelumang dengan tak boleh beraya, penting. Tetapi tuan-tuan, jangan kita terleka dengan benda penting, walhal kita meninggalkan benda yang lebih penting. Apa dia? Benda lebih penting sebab kaitan semua ni antara benda yang ulama ajar, doa, zikir. Doa, zikir. Doa, zikir. Maka artinya, kalau kita berdoa masih lagi cara biasa, dah, bagaimana mungkin dah benda ni tuan-tuan kita akan dapat mempengaruhi dia dengan kefahaman dan jiwa kita. Jadi benda yang lebih penting, pertingkatkan ilmu berkenaan berdoa, pertingkatkan ilmu berkenaan berzikir. Sebab dua-dua ni senjata yang paling besar. Dah? Dua-dua ni senjata yang paling besar. Agar bila mana kita berdoa, dah, kita feel, kita yakin bagaimana persepsi yang dikatakan qabul. Barulah tak risau. Dah? Bila mana kita berzikir kepada Allah, supaya dengan ingatan, harapan rahmat turun, dan rahmat Allah Ta'ala itu kita salurkan kepada sahabat-sahabat yang sedang berada di Palestin, yang sedang berjuang, yang sedang bersabar. Kita feel, rasa benda tu betul-betul. Inilah yang dikatakan benda yang lebih penting. Dah? Sebagai contoh, semalam kita belajar dalam hashtag Santapan Rohani. Tengok, kan kita belajar daripada nasihat Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia kata apa?
berkawan dengan orang soleh tu penting. Tetapi mengikut apa yang dilakukan itu lebih penting. Nampak? Ziarah kubur itu penting. Tetapi bersedia untuk masuk dalam kubur lebih penting. Baca Quran tu penting. Tetapi beramal dengan isi kandungannya lebih penting. Adakah kalian jelas? Betul Mak Ngah? Itulah isu yang sedang berlaku sekarang ni, isu akidah. Jadi teruskan mencari ilmu, teruskan belajar ilmu. Carilah di mana-mana tuan-tuan. Ilmu ni bukan semata-mata dengan saya saja. Saya ni tak ada ilmu. Saya sekadar satu manusia yang sama je macam tuan-tuan. Cuma Allah Ta'ala beri peluang duduk di pondok belasan tahun dengan peluang duduk di pondok belasan tahun. Hamba pernah dengar daripada guru. Hamba boleh cerita dengan tuan-tuan. Itu sahaja. Hakikat diri sendiri, la alastu minal ilm. Tiadalah aku itu daripada ilmu. Hamba tak ada ilmu tuan-tuan. Ilmu tak ada. Saya sama je. Kita sama je macam tuan-tuan. Sama. Cuma kita pernah dengar daripada Baba Daud, pernah dengar daripada Tuan Guru Haji Ali bin Musa, pernah dengar daripada Tuan Guru Haji Nazaruddin, pernah dengar daripada Ustaz Ajidar, pernah dengar daripada Abuya Amran Wali. Apa yang kita dengar dahulu tuan-tuan, itulah benda yang saya nak sampaikan. Jadi nasihat saya, carilah ilmu tuan-tuan. Pertingkatkan ilmu. Nasihat saya mudah. Sekarang ni apa yang kalian kena buat? Dua dulu. Pertingkatkan ilmu berkenaan berdoa. Pertingkatkan ilmu berkenaan berzikir. Yang solat tu semua wajib jugalah. Tapi untuk hari ni, sebab kita nak kaitkan dengan isu Palestin, nak kaitkan dengan isu masalah COVID dan sebagainya, pertingkatkan ilmu. Sebab itulah kenapa minggu depan kami ada program interaktif Cinta Solat ICS ni, di mana saya nak ajar tuan-tuan dengan lebih detail macam mana doa pasti qabul. Saya ada ilmu ni, insya-Allah. Saya ada ilmu ni tuan-tuan. Macam mana saya boleh share dengan tuan-tuan satu kaedah, doa pasti qabul. Dan insya-Allah saya kongsikan juga macam mana kaedah zikir yang paling power, yang bila mana tuan-tuan buat, tuan-tuan sedikit pun tak ada keraguan. Aku berzikir, Tuhan terima ke tidak? Allah, la. Takkan timbul keraguan itu. Sebab apa? Kita bercakap dengan ilmu. Tetapi ujian pasti ada. Kadang-kadang datang tidak. Itu ujian pasti ada. Jadi saya nak jemput tuan-tuan kalau tuan-tuan nak belajar. Tapi saya seru, belajar bukan semata-mata dengan saya. Di luar tu banyak lagi orang alim, banyak lagi tok guru. Al-Mu'allim wal-Mukarram Syekhuna kita, Syekh Zainal Asri, duk mengajar pagi, petang, siang, malam, pergi belajar. Tapi hamba buat satu program yang khusus, iaitu program interaktif Cinta Solat. Jadi kalau tuan-tuan nak mendaftar, ahlan wa sahlan. Kalau rasa ICN ni berat sangat, dia memang berat pun tuan-tuan, bermulalah dengan NBS, program Nak Baki Solat. Mudah dengan program Nak Baki Solat itu, tuan-tuan dapat faham macam mana tuan-tuan nak kuasai minda agar solat dikabul, diterima oleh Allah Ta'ala. Dan ICS ni kita lebih fokus hati. Ni macam mana nak rasa doa kabul, nak rasa zikir kita kabul, nak rasa Allah Ta'ala terima ibadat solat kita, nak rasa bagaimana kehebatan tu solat. Tuan-tuan, semua ilmu ni insya-Allah saya cuba kongsikan dengan tuan-tuan selama 1 minggu dalam program interaktif Cinta Solat. Jadi bagi tuan-tuan yang rasa nak join, tuan-tuan boleh tekan easy.la/ICS. EZY.la/ICS. Mudah-mudahan dengan peluang yang saya berikan, membantu tuan-tuan untuk memahami macam mana doa pasti kabul, macam mana zikir pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maaf tuan-tuan kalau cara saya bercakap agak confident, sebab tuan-tuan, akhir kalam, kalau kita tak confident dengan ilmu, agak-agak nak confident dengan apa? Kalau kita tak confident dengan ilmu, agak-agak kita nak confident dengan apa? Sila jawab di ruangan komen. Kalau tuan-tuan tak percaya dengan ilmu, agak-agak nak percaya dengan apa? Dapat link ke? Sekejap saya masukkan link. Takut tuan-tuan tak dapat link. Okey, sekejap Nur Razaliah, saya masukkan link sekejap. Sekejap dah.
Yang ni untuk ICS.la/ICS. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, ICS ni agak berat. Saya nak bagi tahu daripada awalan, ICS ni agak berat ilmu dia. Dah? Berbeza dengan NBS. NBS ni dia agak pertengahan. Tu easy.la/ICS. Jadi, tapi walau bagaimanapun, bagi tuan-tuan yang betul-betul dah bersedia untuk betul-betul belajar, nak yakin, nak confident, agar doa tu pasti kabul, berzikir ni memang Allah Ta'ala terima, solat ni tuan-tuan kita dapat rasa khusyuk dan penerimaan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, berbaloi sangat dengan program yang kalian hadiri. InsyaAllah tuan-tuan, saya confident dengan apa yang saya berikan sebab dah ramai kita guide. Syarat kalau tuan-tuan tanya saya punya ROI, return of investment, Ustaz, berapa persen Ustaz kalau saya join program ni saya boleh berubah? Syaratnya berapa persen tuan-tuan nak buat tindakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah syarat dia. Berapa persen tuan-tuan nak buat tindakan. Jelas? Sekejap saya nak pinkan. Okey. Tu EZY.la/ICS. Okey. Jadi ma'assalamah wal liqa' sehingga kita bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Sekejap saya bagi dekat Zaitun Ismail. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Khair, barakallahu fikum.